Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala habibina wa nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin mukminin, tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia taufik hidayah dapat kita bertemu lagi pada malam yang penuh dengan barakah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa limpahkan kebaikan pada kita bersama, insya-Allah. Malam ini kita sambung lagi perbincangan kita ataupun bicara kita berkaitan dengan tokoh-tokoh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan malam ini kita akan cerita tentang seorang yang cukup terkenal dalam sejarah. Kalau diceritakan tentang perang Ahzab ataupun perang Khandaq, namanya akan disebutlah dalam catatan-catatan sirah. Begitu juga sahabat yang akan kita sebut kisah dia dikenali ataupun disebut oleh Sayyidina Ali bin Abi Talib sebagai Luqman al-Hakim di hazil ummah. Luqman Hakim, kan Luqman seorang lelaki bijak pandai yang Quran kisahkan. Kisah dia ada dalam Quran, bahkan ada nama surah Luqman. Dia itu seorang bijak pandai, ahli hikmah. Jadi kata Sayyidina Ali, tokoh ni, sahabat ni, dia diumpamakan seperti Luqman bagi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam lantaran kebijaksanaan yang ada pada dia. Iaitulah tokoh yang akan kita sebut ni, Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu wa ardah. Salman Al-Farisi. Salman, bila kita sebut Al-Farisi, makna kita tahulah dia bukan orang Arab, dia berketurunan Parsi. Dan nama asalnya bukan Salman, nama asalnya adalah nama Parsi lah. Di mana mengikut catatan sejarah, nama asal kepada Salman, sebahagian menyebut namanya Ruzbih dan sebahagian menyebut dengan nama Mabah bin Yuzakhshan. Ini nama-nama orang Parsi, nama orang Parsi lah, bukan nama Arab. Bin Murshalan bin Bahbuzan, itu nama-nama orang Parsi. Bin Firuz. Dan tidak ada penjelasan lanjut lah berkaitan dengan susur galur ayah dia dan mak dia. Sebaliknya Salman, bila mana ditanya kepada dia waktu zaman dia Islam, ditanya kepada dia tentang keturunan, tentang nasab dia, dengan penuh bangga dia akan sebut, aku Salman bin Al-Islam. Bin Al-Islam. Dia kira dia lupa dah sejarah keturunan dia. Bahkan dia sebut, aku ni Salman bin Al-Islam dari keturunan Adam alaihissalam. Itu dia punya pengenalan mudah kepada Salman Al-Farisi. Dan bila dia masuk Islam, sebahagian menyatakan nama itu dia pilih, sebahagian menyatakan nama itu diberi oleh Nabi SAW. Tapi kalau kita tengok kepada sejarah perjalanan para sahabat, tidak banyak sahabat-sahabat yang Nabi tukar nama mereka. Kerana inilah Islam. Islam bukanlah diturunkan untuk Arab saja. Jadi kalau Nabi tukar nama menjadi nama, ada orang sahabat yang masuk nama asalnya sekian-sekian, membawa maksud yang elok, Nabi tak tukar. Nabi tak tukar. Bahkan kalau orang itu bukan nama Arab pun, tapi tak menjejaskan maksud dari sudut syariahnya, dari sudut akidahnya, maka Nabi tak tukar. Itu membuktikan kerahmatan nilai Islam itu. Jadi Salman dia orang Parsi. Dia orang Parsi dalam wilayah, kalau hari inilah, kalau ikut peta hari ini, dia daripada Isfahan ataupun Asfahan, iaitulah yang terletak dalam negara Iran. Pada hari ini terletak dalam negara Iran. Sumber sejarah menyatakan dia berasal dari, sebahagian yang menyatakan dari dia Isfahan, sebahagian menyatakan di antara Shiraz dan juga Bushr, antara Iran, dalam kawasan-kawasan Iran. Salman, perkataan Salman dia daripada As-Silm, maknanya selamat ataupun sejahtera. Maknanya selamat ataupun sejahtera. Diberi nama Salman, maknanya orang yang sejahtera,
orang yang tunduk mentaati Allah Subhanahu wa taala, orang yang selamat daripada segala keburukan dan keaiban. Itu makna Salman. Jadi Salman ni satu nama yang baguslah. Satu nama yang bagus kalau kita buh nama tu. Hadirin mukminin yang dikasihi sekalian, dalam rekod sejarah memaparkan perjalanan hidup Salman, riwayat daripada Ibnu Abbas radhiyallahu an, di mana dinyatakan Salman dilahirkan dalam satu daerah di Ram Hurmuz di Isfahan, dan bapaknya adalah orang yang berpengaruh di tempat tu. Dia ni bapak dia orang yang berpengaruh, orang yang ada pangkat, ada kedudukan dan kaya raya. Dan agama orang-orang Iran pada waktu itu ataupun orang tempatan di kampung Salman ini adalah Majusi. Itulah agama rasmi negara. Parsi memang terkenal dengan dianuti oleh 2/3 penduduk Parsi ini adalah Majusi, iaitulah yang menyembah api dan menganggap api itu sebagai Tuhan mereka. Kemudian bila Salman ni dia hidup dalam suasana ayah dia orang kaya, dan mak dan ayah dia ni sangat sayang pada dia, sehingga kan Salman ni kira tak pergi mana lah. Mak dia jaga sungguh duduk di rumah lah, lebih daripada anak gadis lagi, ditatang sebegitu rupa. Dia dijaga sampai kira tak pergi mana, tak keluar pergi mana. Sehinggalah Salman ni dia orang cerdik. Satu hari dia terdengar di tempat dia lagu-lagu yang dialunkan oleh orang-orang Kristian. Kerana selain daripada Parsi ni, selain daripada Majusi, ada sebahagiannya segelintir kecil yang beragama dengan Nasrani. Maka dia mendengar lagu-lagu ni, dia melihat macam mana mereka melakukan ibadah mereka. Terdetik dalam hati Salman, kata agama ini lebih baik daripada apa yang dia faham tentang Majusi. Sebab tu kisah Salman mengembara mencari agama ni dia luar biasa. Satu perjalanan panjang, bermula daripada anak orang kaya, kemudian jatuh status menjadi hamba, kemudian pergi sampailah jumpa Islam, dimerdekakan dan jadi orang yang begitu baik, begitu zuhud dalam agama. Itu Salman Al-Farisi. Jadi bila dia tengok dan dia nampak, dia kata yang ni cara macam ni lebih bagus daripada apa yang dia duk sembah, apa api ni, daripada apa yang dia anut sebelum ni. Maka lepas daripada dia dapat tu, dia pun bincanglah dengan orang-orang yang dekat dengan dia, sambil dia berfikir, dia bermuhasabah. Dan pada masa yang sama dia mengembara keluar daripada tempat dia. Dia pergi sampai ke Syam, dia pergi sampai rata tempat. Tujuannya untuk mencari makna hidup. Sebab manusia ni dia akan sampai satu masa dia akan kembali kepada fitrah apabila dia usaha untuk cari dia. Jadi bila dia terfikir, dia guna, Allah Ta'ala kurniakan akal, dia gunakan akal untuk cari kebenaran, dia akan jumpa lah. Jadi dia keluar, dia mengembara sampai ke Syam, Syria, Jordan, tu semua Syam lah. Dan situ pula Syam dan Syam lah, kawasan jajahan Syam ini terkenal sebagai pusat perkembangan agama Nasrani. Syam pada waktu itu terkenal sebagai pusat perkembangan agama Nasrani. Jadi bila dia nampak cara mereka beribadah ni lebih dekat dengan, dia kata, kebenaran, akhirnya dia carilah sampai ke Syam, dan dia jumpa dengan orang-orang Syam. Walaupun pada awalnya mak dan pak dia halang lah daripada dia keluar, tapi dia tinggalkan juga rumah dia. Dia pergi mencari apa yang dikatakan makna kehidupan. Sampailah ke Syam. Dia jumpa dengan orang-orang Syam, dan akhirnya dia terpikat dengan agama Nasrani. Pada peringkat awal, bila dia sampai di Syam, ataupun lebih tepat di Syria lah kalau pecahan hari ini. Syam kalau dulu bila sebut Syam merujuk kepada 4 negara yang ada pada hari ini: Syria, Jordan, Palestin dan juga Lebanon. 4 negara itu membentuk Syam. Tapi kalau hari ini disebut Syam, dia lebih merujuk kepada Syria secara tepat. Ataupun lebih kecil, Syam itu adalah Damsyik. Itu adalah kalau kita sebut lebih spesifik. Jadi dia pergi ke Syam dan dia berjumpa dengan seorang rahib, ahli agama. Dia duduk dengan ahli rahib ni untuk dia berkhidmatlah dengan tempat rumah ibadah, buat kerja bantu dia.
Tapi bila dia duduk dengan rahib yang orang pertama yang dia jumpa ni, ahli ibadah ni, ataupun ialah tokoh agama, bila dia duduk dengan ni dan dia bantu kawan ni buat kerja di rumah ibadah mereka, dia mendapati rahib pendeta ni bukan orang baik. Sebab apa bukan orang baik? Kerana pendeta ni sering gunakan kedudukan dia sebagai seorang tokoh agama untuk kaut keuntungan dunia. Maknanya benda ni dah ada dari zaman dulu. Dia gunakan title dia sebagai orang agama, orang ada pengaruh ni, untuk kaut keuntungan dunia. Dia kutip sumbangan, derma ke apa ke, bagi kat dia. Jadi ni benda ni menyebabkan Salman ni orang cerdik. Dia fikirlah, ini ada masalah ni, ada something yang tak betul. Takkanlah orang yang dekat dengan Tuhan tiba-tiba dia buat benda ni. Jadi dia rasa macam tak betul. Dia tinggalkan rahib ni. Dia tinggalkan. Bila dia tinggalkan rahib ni, dia pun pergi carilah rahib lain. Cari-cari dan dia jumpa dengan seorang rahib Nasrani yang begitu baik. Segala tingkah laku dan pemikirannya sesuai dengan apa yang diajar dari kitab. Dari kitab Taurat Injil diajar sesuailah dengan apa yang dia buat, tindakan dia. Apa yang dia cakap itulah yang dia laksanakan. Berbeza dengan rahib yang pertama tadi, yang menggunakan title agama untuk kaut keuntungan dunia. Tapi rahib kedua yang dia jumpa ni sesuai, cocok dengan diri dia. Dia menjadi contoh yang ideal untuk dia semakin dekat dengan memahami konsep beragama, konsep kehidupan dalam agama Nasrani. Akhirnya sampailah dia duduk dengan rahib ni sampai rahib ni nak mati. Makna lama lah. Bila rahib ni nak mati, dia minta nasihat daripada Salman ni, minta nasihat macam mana dia lepas ni nak pergi mana. Lepas ni dia nak teruskan pengembaraan mencari makna kehidupan ni ke mana. Minta panduan dari rahib ni. Maka rahib ni dia mencadangkan kepada Salman untuk berjumpa dengan seorang rahib lain yang dia berada di Iraq, di kawasan, kalau ikut lokasi hari ini, dalam negara Iraq, yang mereka anggap dia ni lah saleh, orang bagus, orang baik, orang yang melaksanakan perintah agama, orang yang tak terpesong daripada cara hidup yang asal. Jadi dia pun pergi cari di Mosul ataupun di Iraq sana, dan dijumpalah dengan rahib yang dimaksudkan. Dan watak yang dia tengok ni betul seperti mana yang rahib sebelum ni cerita. Kata orang ni orang bagus, orang yang beragama betul. Maka dia pun duduk beberapa tempoh pula dengan rahib yang ketiga. Maknanya dia nak cari kebenaran ni. Nak cari kebenaran, dia berusaha sampai ke peringkat yang macam tu. Bila rahib ni nak mati pula, duduk sampai nak mati, sampai sakit, maka sekali lagi lah Salman dia minta petunjuk, minta nasihat, minta saranan. Aku ni nak pergi mana pula? Dia ceritalah tentang perjalanan dia. Dia nak cari makna kehidupan, dia nak cari konsep ketuhanan yang betul, yang sebati dengan. Jadi aku nak kena pergi mana pula? Maka sampailah berulang kali. Kawan ni pun habaq pula pergi kat kawan tu. Dia pun pergi pula, orang yang keempat, sampai ke Nasibin. Sebahagian catatan sejarah menyebut Nasibin ni berada dalam wilayah Turki pada hari ini. Nasibin berada dalam wilayah Turki. Pergi pula sampai ke Turki sana. Pergi cari agama, cari jumpa dengan rahib. Dan dia jumpalah dengan seorang rahib yang berada di kawasan, nama tempat tu Amuriyah. Bila dia pergi duduk dengan rahib yang keempat ni, jadi kawan ni pun sampai masa umur dah makin berlanjut, sakit, dia pun tanya soalan samalah, aku nak pergi mana pula? Yang boleh tunjuk ada tempat yang aku nak pergi cari agama yang betul ni. Akhirnya rahib ni kata apa? Rahib ni kata, hang kena pergi cari seorang nabi yang akan meneruskan ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang lepas ni hang kena pergi cari seorang nabi yang akan dibangkitkan dan dia akan meneruskan ajaran Nabi Ibrahim. Lalu rahib tu detailkan, pendeta ni detailkan. Dia kata dia akan datang dengan agama seperti agama Ibrahim. Maknanya dia akan datang bukan agama baru, agama tu agama Ibrahim yang diwarisi dari Nabi Ibrahim. Dia akan muncul di tanah Arab dan kemudiannya dia akan berpindah ke kawasan berbatu hitam
dan ditumbuhi pohon kurma. Tu ciri-ciri yang semua ni, benda ni bukan rahib ni sebut begitu saja. Ada panduan disebut dalam kitab Taurah Injil tentang Nabi SAW. Sebab itulah Al-Quran sebut tentang perangai orang Yahudi, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka sebenarnya kenal Nabi lebih daripada mereka kenal anak-anak mereka. Sebab dinyatakan dengan terperinci. Anak mereka pun tak sebut dalam kitab tentang biodata macam tu punya detail. Ni disebut. Jadi rahib ni pesan kat Salman, hang pergi cari Nabi. Nabi ni dia akan muncul di tanah Arab, dia akan bawa ajaran Nabi Ibrahim, kemudiannya sampai masa dia akan pindah, duduk di satu kawasan tanah hitam, merujuk Madinah lah tu, yang mana ada pokok-pokok kurma. Dan rahib ni detailkan lagi, dia kata dia ni, yakni Nabi ni, dia akan menerima dari makan daripada pemberian hadiah, tetapi dia tidak menerima makan daripada sedekah. Dia ni di antara ciri yang dinyatakan dalam kitab dia, dalam Al-Injil, dia akan terima pemberian berbentuk hadiah. Orang bagi hadiah, Nabi ni makan. Tapi kalau orang bagi sedekah, makna zakat, dia tak akan makan. Dia mempunyai tanda khas pada tubuhnya, khatamun nubuwah yang ada di belakang Nabi. Dia ada tanda khas. Dan jika kamu boleh berpindah ke kawasan itu, maka lakukan dengan segera. Ini nasihat rahib yang keempat yang ditemui oleh Salman. Dia berjumpa dengan rahib pertama di Syam, kemudian dia pergi pula pindah di kawasan sekitar Syam juga, rahib kedua, rahib ketiga di Iraq, rahib keempat di Nasibin. Sebahagian catatan menyatakan Nasibin itu berada dalam wilayah Turki. Dan rahib keempat inilah yang pesan kepada dia, hang kena cari Nabi akhir zaman. Kalau hang mampu, hang pergi segera. Maka Salman mendengar nasihat ni, dia pun terus cari. Tapi tak tahulah di mana. Kawan ni kata Nabi akhir zaman ni akan dibangkitkan di negara Arab, di kawasan Arab, orang Arab, dan dia akan pindah ke kawasan Tanah Hitam. Tak tahu di mana, tapi dia carilah. Dia keluarlah. Keluar jumpa dengan pedagang. Orang zaman tu kan kabilah-kabilah dagang ni banyak, dia jumpa. Iaitulah satu kabilah yang nama dia kabilah daripada Bani Kalb, suku tradisional Arab yang berada di sebelah selatan ataupun kawasan Qahtan. Hari ini berada dalam wilayah Saudi lah, tapi dia selatan daripada Mekah ni. Jadi dia jumpa dengan puak ni, dan mereka ni satu suku yang mengembara rata tempat, berdagang dari satu tempat ke satu tempat, sampai ke Syam, sampai ke mana, sampai ke Hum, sampai ke Halab, rata tempat lah dia pergi. Dan mereka ni pada waktu itu mereka juga menganut agama Nasrani dan menjadi penyokong kepada Bani Ghassan, iaitulah Arab Nasrani yang berpusat di Syam. Jadi dia pun jumpa dengan mereka dan buat kerja dengan mereka, minta kerja apa semua, kerja jaga haiwan, jaga binatang. Kemudian dia pun masuk dengan kelompok pedagang ni, nak ikutlah mereka pergi mana. Diberi izin. Sampai di satu kawasan dipanggil Wadil Qura. Wadil Qura iaitulah kawasan kediaman orang Yahudi di utara Madinah. Di utara Madinah, yang juga salah satu kawasan transit pelarian Yahudi dari Baitul Maqdis. Selain dari Yathrib dan Khaybar, sampai dalam tu dia ikut kumpulan dagang ni, Bani Kalb. Mula dia pergi kerja dengan mereka. Kerja, lepas tu dia minta nak ikut. Mereka bagi sampai satu kawasan dalam, dia berada di sebelah utara Madinah. Bukan Madinah, luar daripada ni, yang juga kawasan tu ditempati oleh orang-orang Yahudi. Dia ni dijual. Dia jual. Itu yang saya kata tadi, dia bermula dari anak orang kaya, tukar status jadi hamba. Ada orang pergi jual dah. Majikan yang dia minta kerja ni, dia perjual dah. Jual ni makna hamba lah, jadi hamba. Itulah permulaan hidup Salman, jadi hamba, dan tuan dia adalah seorang Yahudi di Wadil Qura. Dia bermula dari Majusi, kemudian dia beragama Nasrani, sekarang dia berada pula di bawah seorang tuan, dan tuan tu orang Yahudi di Wadil Qura. Lepas daripada dia duduk dengan orang Yahudi ni, dia dibeli oleh orang lain pula, nama Uthman bin Ashhal, juga Yahudi dari Bani Quraizah.
Ni orang Madinah. Ni macam mana sejarah dia boleh sampai Madinah. Asalnya dia di Wadi Al-Qura, tuan dia Yahudi. Sampai satu masa tuan ni jual orang Yahudi Madinah, iaitulah Bani Quraizah. Yahudi waktu tu menempati beberapa kawasan, antaranya Madinah, ataupun nama asalnya Yathrib. Ada satu kabilah ataupun satu kaum Yahudi yang besar, Bani Quraizah. Kan kita baca dalam sejarah, Yahudi Madinah ni ada 3 puak. Satu nama dia Bani Qainuqa, satu nama dia Bani Nadir, satu nama Bani Quraizah. Jadi tuan kepada Salman ni daripada Bani Quraizah. Nama dia Uthman bin Al-Ashhal. Ini ketua ataupun tuan kepada Salman yang beli dia ni. Jadi bila dia dibeli oleh orang Bani Quraizah, bawa balik lah. Bawa balik ke Madinah. Jadi bila dia sampai tempat tu, dia teringat. Madinah ni bila dia sampai di Madinah, teringat apa yang pendeta pesan ataupun pendeta habang kat dia. Kata Nabi akhir zaman sampai masa dia akan pindah di kawasan Tanah Hitam. Oh, dia kata tang ni boleh jadi tang ni. Tak apalah, jadilah dia hamba, buatlah kerja. Hamba ni bukan pekerja macam ada gaji. Hamba kalau dapat mungkin habuan cukup makannya, dibagi makan macam tu lah, dilatu sungguh-sungguh lah, kira hamba ni. Salman dalam catatan sejarah digambarkan seorang yang bertubuh agak tinggi, tegap dan berambut lebat. Dia punya badan dia, fizikal dia sasa. Orang yang nampak bertokoh, ada tubuh tinggi, lepas tu tegap, lepas tu rambut lebat. Orang Parsi. Orang Parsi ni banyak yang kalau kita sebutlah semak-semak lah istilah dia, dengan rambut yang lebat dan sebagainya. Salman pernah menikah, seorang wanita nama dia Buraiqah. Buraiqah, dan dia dapat 2 orang anak. Anak dia bernama Abdullah dan anak dia bernama Muhammad. Dia dikenali dengan Abu Abdillah. Dikenali dengan Abu Abdillah. Salman pernah satu ketika dia minang adik kepada Hafsah, anak Sayyidina Umar. Dia pernah meminang anak Sayyidina Umar. Tapi Sayyidina Umar tak berkenan. Sayyidina Umar tolak pinangan Salman. Dia tak terima. Kemudian bila Nabi SAW menyebut tentang kedudukan istimewa Salman di sisi Nabi, Umar macam Salman ni rupanya orang hebat juga. Umar macam pitawar semula kepada Salman. Yang sebelum tu dia tolak dah. Tapi Salman kata tak apalah. Dia dah tarik handbrake dah. Tak ada dah hasrat dia untuk meminang anak Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Dan selepas itu Salman minang pula wanita lain, turut ditolak. Maka dalam catatan sejarah sebut isteri dia seorang tu lah, iaitu Buraiqah. Hadirin mukminin yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila Salman duduk di Madinah, Nabi tak sampai. Duduk di Madinah, Nabi tak sampai lagi. Tak lama lepas tu dia dapat maklumat, kata ada seorang yang akan sampai di Quba dari Mekah, dan orang Quba duk tunggu-tunggu kedatangan lelaki tersebut. Dan dikatakan salah seorang yang akan sampai itu adalah Nabi. Jadi maklumat ni sampai kepada Salman. Cuma dia tak hebohkanlah. Dia dengar, dia pun pergi Quba. Keluar pergi Quba pelan-pelan, pergi tengok apa yang berlaku. Sampai hari pertama mungkin tak ada lagi apa, sampai satu masa Nabi pun sampai di Quba. Bila Nabi sampai di Quba, Salman ni dia nak membenarkan apa yang pernah disebut oleh pendeta dinasibin kepada dia tu, maka dia test. Dia bawa sikit makanan, dia pergi jumpa dengan Nabi SAW. Dia kata, saya ingin bersedekah ni kepada Tuan. Kan kawan tadi pendeta bagi tahu apa? Nabi ni tak akan makan sedekah, dia cuma akan makan hadiah. Jadi dia nak test, betul ya tak? Dia bawa kurma lah, zaman tu kurma. Dia pergi bagi, dia kata ni saya ni bawa main sikit makanan, saya nak sedekah kat Tuan. Saya sedekah dekat Tuan. Saya melihat Tuan dan rakan-rakan Tuan lebih berhak menerimanya berbanding orang lain. Ayat tu. Dia saya nampak Tuan lah layak. Mungkin Tuan main jauh apa, saya bagi sedekah ni.
Nabi SAW terima. Nabi ambil. Ni adab lah Nabi dan dalam interaksi dakwah Nabi. Nabi tak kata, tak ada aku tak lihat. Tak, Nabi ambil dulu. Nabi ambil, kemudian Nabi panggil sahabat-sahabat Nabi dan Nabi berikan kepada mereka. Ambil Nabi lah, makan. Dan dia tengok, Salman tengok, Nabi tak makan. Nabi ambil, Nabi terima, tapi Nabi tak makan. Nabi berikan kepada sahabat-sahabat. Maka Salman dalam hati dia kata apa? Oh, betul. Ini poin pertama yang aku boleh sahkan, bahawa yang di hadapan aku ini kemungkinan Nabi yang dimaksudkan oleh rahib sebelum ni. Tak apalah. Bila Nabi dah duduk di Quba beberapa hari, lepas tu Nabi pergi ke Madinah. Kan Nabi sampai dalam hijrah, Nabi mula duduk di Quba. Dan Nabi buat masjid apa semua. 4 hari Nabi hijrah, Nabi pindah, Nabi bergerak menuju ke Madinah. Tak jauh. Lokasi ni tak jauh, 3.5 km. Dulu dia dianggap di luar Madinah, tapi hari ini Madinah aja. Jalan kaki pun sampai daripada masjid Nabi SAW. Bila Nabi sampai di Madinah, Salman ambil peluang, ada hari kosong, dia pergi lagi jumpa Nabi. Tak masuk Islam ni. Tapi nak tahu betul tak? Betul tak Nabi ni? Tu nak kata mengkaji dan mencari agama tu sampai ke peringkat macam tu. Dia nak tahu sungguh. Kali ni dia bawa hadiah. Sebelum ni dia bawa sedekah. Kali ni dia bawa hadiah. Dia pergi jumpa, ya Muhammad, saya melihat tuan waktu saya bagi sedekah, tuan tak makan. Tapi tak apalah, ni ambillah hadiah kerana saya nak hormat tuan. Saya nak hormat tuan. Lepih ayat, bagi tahu kepada Nabi SAW. Nabi terima dan Nabi makan pemberian hadiah daripada Salman bersama dengan sahabat-sahabat yang lain. Bila Salman tengok benda ni, Salman kata dua dah betul. Dua benda yang dia test betul-betul berlaku di hadapan dia. Yang pertama, dia bagi sedekah, Nabi tak makan, Nabi cuma bagi kepada para sahabat. Bila dia bagi hadiah, Nabi makan. Ini bukti apa yang dinyatakan oleh rahib kepada dia telah benar-benar berlaku di hadapan mata dia. Okey, dua benda. Kemudian dia dah jumpa dua benda. Satu ketika Nabi SAW hadir ke kawasan Baqi' untuk uruskan pengkebumian salah seorang dari sahabat yang meninggal. Bila dia sampai ke Baqi', Salman duduk nampak Nabi ni. Salman nampak, Salman sajalah panggil. Salman panggil Nabi, tegur Nabi. Lalu Nabi pun macam tahu. Kata Salman ni nak test Nabi macam, Nabi tersingkap sikit pakaian Nabi pada bahagian bau. Dan sebahagian riwayat kata angin yang meniup. Tiupan angin datang pada waktu tu, tersingkap dan nampak tanda kenabian yang ada di antara bau Nabi SAW, ataupun disebut sebagai khatamun nubuwah. Tanda kenabian dia, nak cerita macam mana tu, dalam bentuk cok, dia ada macam daging timbul sikit. Itu tanda kenabian yang ada pada diri Nabi SAW. Salman tengok, ada pula tanda ketiga. Right. Maknanya dah 3 benda. Dia menyaksi dan membenarkan apa yang dinyatakan oleh rahib ketika dia berada di Nasibin dulu. Bila dia tengok 3 ni, dia kata betul ya ni. 3 benda ni tak kecok, betul. Tak boleh duk kaji dah, kira kena masuk Islam. Maka dia pun jumpa dengan Nabi SAW, dia masuk Islam. Dia menyatakan keislaman dia di hadapan Nabi, dan kemudian dia ceritalah tentang perjalanan dia mencari agama. Tapi dia masih hamba. Dia hamba kepada Yahudi. Walaupun dia masuk Islam, dia belum dimerdekakan. Tak apalah. Maka perang Badar, perang Uhud, maknanya tahun kedua hijrah, tahun ketiga hijrah, dia belum dibebaskan dan dia tak ikut perang. Dia tak sertai peperangan Badar dan Uhud kerana status dia hamba. Apatah lagi hamba kepada Yahudi. Tuan dia adalah Yahudi. Selepas beberapa bulan perang Uhud berlaku, waktu itu kan perang Uhud mengorbankan 70 orang para sahabat. Dan orang-orang Madinah waktu itu dalam keadaan duka cita, sedih. Ramai, 70 orang. Sudahlah orang sahabat Nabi ini jumlahnya taklah ramai mana, bukanlah sampai berjuta waktu itu. Mungkin beribu saja pun keluarga penduduk Madinah. Jadi bila 70 ketua keluarga
yang syahid, sudah tentu dia menyebabkan keadaan sosial Madinah dan kemasyarakatan Madinah sedikit tergoncang. Jadi waktu inilah Nabi SAW memberikan satu cadangan kepada Salman untuk membebaskan diri dia dengan cara buat perjanjian dengan tuan dia, iaitulah dipanggil sebagai mukatab. Ya, buat daripada perkataan katab, tulis, buat perjanjian. Dalam istilah hamba ni dia ada hamba macam-macam kategori. Salah satu kategori hamba adalah hamba mukatab, iaitulah dia buat perjanjian dengan tuan dia, kalau dia boleh selesaikan kos sekian-sekian, banyak mana sekian-sekian ni, aku merdeka. Dan dia pergi tanya dengan tuan dia, dia setuju, tuan dia setuju. Syarat pampasan yang perlu dibayar oleh Salman kepada tuan dia adalah 40 uqiyah emas. Banyak tu. Saya pun tak ada nak cek, nak semak uqiyah tu kalau kita tukar kepada gram berapa, tapi banyak lah, cerita dia banyak. Tuan dia kata okey, tak ada masalah, kalau hang nak bebas, hang perlu bayar pampasan dekat aku sebanyak 40 uqiyah, 40 uqiyah emas, dan kamu perlu menanam 300 pokok kurma. Dua benda dia kena buat. Satu, dia kena bayar pampasan. Yang kedua, dia kena ganti dengan tanam 300 pokok kurma. Benda ni disebut dalam riwayat Imam Ahmad dalam kitab Musnad dia. Disuruh untuk tanam pokok kurma. Tapi Nabi bila Salman bagi tahu macam tu, tak apa, Nabi kata okeylah. Nabi SAW tolong bagi tahu pula kepada para sahabat lain supaya pakat-pakat bantu Salman. Siapa yang ada kelebihan pakat bantu dia. Dan Salman pun tanam kurma. Nabi pun turut bantu dalam penanaman kurma yang kata 300 tadi. Kemudian kos 40 uqiyah ini akhirnya berjaya dikumpulkan hasil daripada para sahabat, dan Nabi juga turut beri. Nabi turut beri satu emas sebesar telur burung. Dalam sirah sebut macam tu. Seluk burung ni besar mana? Burung pun kecil, telur ada lagi kecil lah, besar Nabi, tapi emas lah. Jadi campur-campur sahabat bagi apa semua ni, akhirnya dia cukup 40 uqiyah emas, dan dia tanam 300 pokok, maka dia pun dimerdekakan oleh tuan dia, iaitulah sekitar awal tahun ke-5 Hijrah. Dia dibebaskan oleh tuan dia yang bernama Uthman bin Al-Ashhal daripada Bani Quraizah. Jadi Salman pun jadilah orang merdeka, sahabat yang merdeka. Bila merdeka ni dia ialah ada sedikit kedudukan yang tersendiri. Menjelang tahun ke-5, apabila orang Islam kalah dalam perang Uhud, istilah mudah yang digunalah, walaupun hakikat sebenarnya tidak kalah, tapi untuk nak fahamkanlah, Islam ni tak kalah, Nabi tak kalah, tapi untuk nak bagi faham. Dalam perang Uhud macam kita sebut tadi, terkorban 70 orang. Dan selepas daripada perang Uhud, Yahudi Madinah yang telah mula keluar meninggalkan Madinah pergi ke Khaybar, antaranya Huyai ibn Akhtab, Salam bin Abul Huqaiq, Salam ibn Mishkam, ni nama-nama Yahudi yang mereka ni keluar duduk di Khaybar. Mereka telah mengatur rancangan untuk berpakat dengan semua kabilah-kabilah Arab yang ada, termasuklah pergi kempen kepada orang-orang Quraisy untuk buat satu operasi ketenteraan besar-besaran bagi serang Madinah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yahudi punya perancangan ni. Ketua-ketua dia adalah yang telah pun dihalau keluar dari Madinah, mereka pergi duduk di Khaybar. Di Khaybar sana mereka duk atur lagi perancangan. Maka mereka pun pergi jumpa dengan suku tu, suku ni yang ada di kabilah di sekitar tanah Arab, Bani Ghatafan, Bani Murrah, Bani Bakar, Bani Sulaim. Banyaklah suku-suku Arab ni, dia pergi jumpa, kempen mereka satu. Mari kita buat satu pakatan besar, kita serang Madinah, kita robohkan kekuasaan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini diatur oleh Yahudi. Dan mereka gunakan apa? Mereka gunakan sentimen kepuakan, sentimen agama, mereka gunakan semua tu. Pergi cucuh sana-sana, dan akhirnya mereka berjaya, propaganda mereka ini berjaya untuk menyatukan puak-puak yang mereka ajak untuk serang Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Mereka kata dalam propaganda yang mereka war-warkan, kalau Muhammad makin berpengaruh, kalau Muhammad makin meluaskan kekuasaannya, maka akan berlaku tragedi kemanusiaan yang berkali ganda. Muhammad ni jenis bunuh orang. Ya, dia buat cerita-cerita yang macam tu. Yang akhirnya orang-orang Arab yang duduk di pinggir-pinggir sana terpengaruh. Jadi mereka pun kata turut sertalah. Jadilah tentera gabungan yang kemudiannya tentera itulah dipanggil sebagai Al-Ahzab. Gabungan tentera-tentera bersekutu. Al-Ahzab ni bukan orang musyrikin Mekah saja. Dia bermula daripada idea Yahudi menggabungkan yang besarnya majoritinya orang Mekah digabung dengan Bani Ghatfan, Bani Murrah, Bani Sulaim, Bani Bakar dan sebagainya yang berada di pinggir-pinggir tanah Arab, membentuk satu ketumpukan tentera yang hampir berjumlah 10,000. Menjumlah hampir 10,000. Satu tujuan, satu matlamat mereka, nak serang Madinah, nak hancurkan kekuasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila depa Yahudi ni pandai. Yahudi ni depa pergi mula cari kelompok-kelompok kecil tu. Lepas tu baru depa pergi jumpa dengan orang Mekah, Quraisy. Ya, bila jumpa dengan Quraisy memang duk dendam lama dah. Tak payah dah. Tak payah nak asut lebih-lebih, abang sikit je, Quraisy setujulah. Abang pula ni, kami ada banyak ni penyokong ni. Bukan hampa saja, kami akan pergi sekali. Jadi memudahkan gerak kerja mereka. Akhirnya sampailah tentera yang dikatakan dalam sejarah berjumlah sekitar 10,000 ataupun 8 ke 10,000 lah. Jumlah yang tentera bersekutu yang dinamakan sebagai Al-Ahzab, tentera Ahzab. Jadi tujuan mereka satu, nak serang Madinah. Nabi SAW dapat maklumat. Adalah orang yang sampaikan maklumat kepada Nabi SAW. Maka Nabi tak tunggu lama, adakan perbincangan dengan para sahabat. Macam mana? Sebab ini kaedah Nabi dalam mengurus pentadbiran Madinah. Nabi bukan buat seorang-seorang. Nabi bukan buat keputusan apa yang Nabi nak, Nabi buat tu tidak. Nabi akan bincang dengan para sahabat. Ini prinsip Nabi dalam mentadbir Madinah. Sebab tu Quran sebut wa amruhum syura bainahum. Prinsip mesyuarat itu ada dalam agama. Nabi sendiri pun nak putuskan satu-satu benda yang besar, Nabi akan bincang dengan para sahabat. Bincang dengan para sahabat. Macam mana ni? Kita dapat maklumat ada tentera yang akan serang kita. Dan mereka ni satu ketumpukan yang sangat besar, berjumlah lebih hampir 10,000. Jadi macam mana kita nak buat? Maka sahabat bagi macam-macam cadangan. Cadangan macam-macam. Dan akhirnya Salman bangun. Disebut dalam sirah, riwayat ni riwayat sirah. Dalam kitab-kitab sirah disebut semua. Macam mana Salman dia mengemukakan satu cadangan. Kata Salman, kunna bi ardi farisin iza husirna khundiqna. Kami kalau ikut orang-orang Parsi, Salman dia orang Parsi. Dia kata kalau ikut pengalaman, sebab dia orang yang ada banyak, kan dia berjalan rata tempat. Walaupun dia hidup asalnya terkongkong di rumah, tapi lepas daripada tu dia mengembara, dia apa semua, dia dapat pengalaman yang banyak. Dia kata kalau ikut pengalaman orang Parsi, apabila diserang, dikepung ataupun ditekan, cara nak mempertahankan diri adalah dengan menggali parit. Menggali parit untuk menghalang musuh daripada dekat dengan kita. Satu cadangan yang secara logiknya orang Arab tak pernah tahu. Strategi macam ni tak pernah mereka tahu. Apatah lagi bumi Madinah yang tanah dia begitu keras, macam mana nak gali ni? Orang tak tahu. Orang tak terfikir. Tapi walaupun cadangan ni nampak macam tak logik, akhirnya disetujui oleh Nabi dan majoriti para sahabat. Setuju untuk menerima cadangan, kita gunakan kaedah baru, iaitulah pertahankan Madinah ini dengan cara menggali parit. Menggali parit. Menggali satu parit yang ahli sejarah kata ukuran panjang 2,250 meter. 2.25 km panjang. Lebar dia, ini sebahagian pendapat lah, maknanya mungkin ada ukuran yang lebih terkurang sikit, tapi anggaran kasarnya lebar adalah 3.6 meter. Sebab diukur zaman dulu dengan hasta Hashimi. Hasta, bukan hasta dia sebut hasta Hashimi, merujuk kepada Bani Hashim. Jadi ukuran hasta tu diandaikan sekitar 3.6 meter lebar, dan dalam dia 4.5 meter.
4,5 meter. Jadi ini laluan ataupun parit yang digali menutup laluan masuk Madinah. Orang tanya lah, pasal apa pendek sangat 2 kilo aja, tak boleh masuk celah lain? Tak boleh masuk, sebab pintu masuk utama Madinah dalam bentuk tentera yang ramai, satu laluan tu aja. Kalau laluan lain, laluan celah-celah kebun kurma, laluan celah-celah rumah orang. Kalau sebelah belakang Madinah, laluan tanah hitam yang tidak boleh dilalui oleh sebarang kenderaan dan juga orang. Binatang pun tak boleh lalu, orang pun tak boleh lalu. Dia tanah-tanah yang hitam, yang tanah terbakar kesan daripada dia panggil cetusan, macam lah ada gunung berapi boleh kurang macam tu lah. Jadi orang tak boleh lalu. Laluan yang boleh lalu secara ramai-ramai ni 10,000. Laluan ni lah 2 kilometer tu, maka dia ditutup ataupun digali parit. Dan bila tentera Ahzab sampai, dia pun terkejut, sebab strategi ni tak pernah orang Arab pakai. Orang Arab ada pengalaman perang lama. Perang Arab ni dia tak ada strategi. Kalau kita baca balik sejarah perang Arab, dibandingkan dengan orang Rom perang, orang Rom lebih bersistem. Rom perang bersistem, tapi Arab dia perang kira perang lah. Jadi bila mereka sampai tengok, apa ni, apa cara ni, jadi mereka pun terkejut, maka berkampunglah di luar saja, tak boleh nak melepasi parit. Ada kata dalam kajian juga disebut kuda perang ni, kuda perang Arab yang paling terbaik, dia boleh lompat paling jauh adalah 2,7 meter. Jadi sebab itu parit yang Nabi gali ni lebih lebar daripada 2,7 meter sampai ke peringkat 3,6 meter. Jadi lebih 1 meter. Jadi ikut kajian, maknanya apa? Nak abang kata, walaupun gali parit ni bukanlah strategi yang diguna oleh kebiasaan orang Arab, tapi Nabi buat dengan perancangan, teliti. Tahu kata kuda ni jarak mana dia boleh lompat, jadi kena bagi lebih sikit. Pun begitu, ada sebahagian daripada penunggang-penunggang kuda yang mahir di kalangan Quraisy berjaya lompat. Walaupun secara kebiasaan tak boleh, tapi ada juga. Dia pergi cari ruang, dia pun boleh lompat. Tapi bila lompat seorang-seorang ni buat apa? Patah balik. Dia pun tengok seorang patah balik. Jadi itu yang berlaku dalam perang Khandaq. Dan ketika Nabi SAW melaksanakan penggalian parit ini, ada batu besar yang sukar untuk dipecahkan, dan akhirnya Nabi SAW yang pecahkan batu tu. Dan ketika itulah Nabi SAW menyatakan tentang Yaman, Parsi, Rom sampai satu masa akan dibuka dan dibebaskan, termasuklah Konstantiniyah. La tuftahanna al-Konstantiniyah fala ni'mal amiru amiruha wala ni'mal jaysh zalikal jaysh. Nabi kata akan dibebaskan Konstantiniyah, Istanbul, Turki, dan sebaik-baik tentera, sebaik-baik panglima yang membebaskannya, dan sebaik-baik tentera, sebaik-baik pasukan ialah pasukan yang membebaskannya. Itu sebab sahabat-sahabat berlumba-lumba untuk masukkan nama mereka dalam senarai pembebas Konstantiniyah. Walaupun tak berjaya. Abu Ayyub Al-Ansari sebagai contoh, dia teringat hadis ni lah yang Nabi sebut ketika mana Nabi duduk gali parit. Abu Ayyub walaupun dia tak berjaya, tapi akhirnya dia dikebumikan di Turki. Hadirin mukminin yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila berlaku perang Khandaq, macam yang kita tahu, Allah Subhanahu wa taala rakamkan dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-9. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu zkuru ni'matallahi 'alaikum iz ja'atkum junudun fa arsalna 'alaihim riha wa junudan lam tarawha wa kana Allahu bima ta'maluna basira. Wahai orang-orang yang beriman, ingatkanlah akan nikmat Allah yang sudah dilimpahkan kepadamu ketika kamu didatangi bala tentera, lalu kami hantarkan kepada mereka angin taufan serta bala tentera daripada malaikat yang kamu tidak dapat melihatnya, dan ingatlah Allah Maha melihat perkara yang kamu kerjakan. Jadi perang Khandaq itu berakhir dengan apa? Allah musnahkan tentera musuh dengan 2 tentera. Fa arsalna 'alaihim rihan wa junudan lam tarawha. Kami utuskan kepada mereka angin kencang membinasakan musuh,
dan juga tentera yang tak nampak, iaitulah malaikat. Untuk azan, silakan. Allahu akbar. La ilaha illallah. Tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sambung sikit lagi insya-Allah. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum daripada tu, bila selepas perang Khandaq, Salman di antara orang yang tak ketinggalan menyertai semua peperangan bersama Nabi, termasuklah Fathu Makkah, termasuklah Hunain dan Taif. Dan ketika perang Taif, di antara orang yang mencetuskan, Taif ni dia satu perang ataupun disebut juga sebagai hisar, kepungan. Bila selesai Nabi di Hunain, orang-orang Taif, Saqif yang lawan dengan Nabi di Hunain, mereka lari balik ke tempat mereka di Taif. Nabi kejar. Bila Nabi kejar sampai di Taif, mereka masuk dalam kota, tempat mereka, kota, mereka lindung, dan Nabi duduk di luar. Jadi perang tu berlaku dari sudut mereka lepaskan panah, dan tentera Islam cubalah untuk menyampaikan alat-alat senjata ni supaya boleh perang berlaku dengan cara yang macam tu. Dan waktu itulah Salman di antara orang yang mencetuskan satu benda, idea dia juga, buat satu alat perang yang dipanggil sebagai manjanik. Manjanik ni nak buat macam mana? Dia alat melontak. Jadi batu diletakkan di atas ni, dia akan angkat benda tu untuk masuk dalam kawasan tembok. Manjanik, saya tak tahu dalam bahasa Melayu kita terjemah apa. Itu alat perang. Dan di antara orang yang buat ataupun cetus idea kita buat manjanik ni adalah Salman. Kerana waktu dia duduk jadi hamba, ketika awal-awal dia sampai di Wadil Qura tu, dia belajar cara buat ni manjanik dari orang-orang Yahudi. Jadi dia cetuskan idea tu, di samping sahabat-sahabat dia buat juga. Ini berlaku ketika perang Taif.
perang Taif, ataupun dipanggil lebih tepatnya Hisar Taif, kepungan Taif. Kemudian bila Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat dan sampai pada zaman Sayyidina Umar, Salman terlibat dalam pengurusan dan pentadbiran sehingga dia pernah dilantik menjadi gubernur di kawasan dipanggil sebagai Madain ataupun berada dalam wilayah Iraq pada hari ini. Dia dihantar menjadi gubernur di sana dalam tempoh yang agak panjang lah. Sebahagian sejarah catatan menyebut dia jadi gubernur tu sampai dia wafat di sana. Jadi gubernur sampai dia wafat. Nanti kita tengok dia wafat bila. Tapi dia jadi gubernur di kawasan Madain. Dan bila dia jadi gubernur, dia di antara terkenal dengan sifat tawaduk. Sifat tawaduk dia sifat suka bantu orang. Dalam catatan sejarah disebut, pernah satu ketika dia lintas di pasar. Jadi ada seorang tengok dia badan tegak. Kawan ni duk ingat, hak ni kira tukang kat barang. Duk kerja tukang angkat barang. Kawan ni panggil, "Oi, ambil upah angkat barang." Dia tak boleh. Gubernur kata boleh. Angkat pergi mana? Dia abang lah, pergi sekian-sekian tempat. Lalu Salman pun ambil, angkat lah. Angkat barang. Bila sampai ke satu tempat, orang kenal dah. Orang jumpa, Amir. Ya Amir, ketua, tuan. Kawan hak upah ni pun tanya lah, hang ni siapa ni? Hang Amir ke hang siapa? Dah aku ni. Hang Amir kan? Akhirnya orang beritahu, ni Amir. Jadi kawan ni kata, sudah, jangan letaklah barang. Salman kata, tak apa, aku hantar sampai habis. Ini di antara sifat tawaduk dia, dan memang terkenal lah dalam sejarah tentang dia seorang yang begitu membantu dalam pentadbiran. Dan dia tak maknanya walaupun dia Amir, walaupun dia gubernur, walaupun dia ketua tempat tu, pegawai besar, tapi dia bukanlah seorang yang membesar diri dan sombong dengan jawatan yang dia ada. Hadirin mukminin yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cerita yang agak masyhur adalah tentang sifat Salman ni, seorang yang sangat seimbang dalam beragama. Dia seorang yang sangat seimbang. Dia bukan seorang yang ghulu, dia bukan seorang yang melampau, dia seorang yang seimbang. Pernah berlaku, dia ni kawan rapat dengan Abu Darda. Nabi persaudarakan dia dengan Abu Darda radhiyallahu anhu. Jadi satu hari bila dia duduk tengok Abu Darda orang yang menumpukan ibadah 100%, sehingga kan pernah dia pergi ke rumah tengok Ummu Darda, isteri kepada Abu Darda, macam tak terurus. Jadi Salman pernah tanya kepada Ummu Darda. Ummu Darda kata, Abu Darda bukan mau dah, dia tak fikir dunia ni, dia kira ibadah ya. Jadi Salman rasa macam nak kenapa betul kefahaman maksud ibadah yang difahami oleh Abu Darda. Maka satu hari dia minta izin dari Abu Darda untuk dia bertamu ke rumah. Ini cerita masyhur. Ya, diriwayatkan oleh dalam Al-Bukhari pun ada. Dia minta daripada Abu Darda untuk dia jadi tetamu. Dan Abu Darda okey, terima Salman sebagai tetamu. Bila sampai di rumah dia, malam baru pukul berapa ke, Abu Darda duk kira nak bangkit sembahyang lah. Mungkin kata lah pukul 11 malam baru nak bangkit nak sembahyang dah. Kata Salman, "Nam, tidur dulu." Jadi Abu Darda pun tidur lah. 11.30 bangkit pula. Kata Salman, "Nam, tidur." Sampailah tinggal syai' minal lail, tinggal berbaki sikit dah. Waktu tu Salman kata, "Okey, bangkit sembahyang." Jadi Abu Darda dia rasa tak puas hati. Apa dia ni? Aku nak sembahyang. Dia duk main tegur, dah lah dia tetamu. Duk main duk atur kehidupan aku, suruh tidur. Dia tak puas hati. Maka esoknya dia pergi jumpa dengan Nabi SAW. Dia mengadukan cerita ni. Dia pergi bagi tahu kat Nabi, Salman telah bagi tahu kat aku sekian. Dan sebelum tu Salman kata kepada Abu Darda, Salman kata, "Inna li rabbika 'alaika haqqan wa li nafsika 'alaika haqqan wa li ahlika 'alaika haqqan fa'ati kulli haqqin haqqahu." فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان. رواه البخاري. Bila Salman buat macam ni, dia suruh tidur sampai hujung dia suruh bangkit sembahyang, dia bagi tahu rasional dia buat tu. Dia kata kepada Abu Darda, Allah mempunyai hak ke atasmu, jiwamu mempunyai hak ke atasmu,
Dan keluargamu juga mempunyai hak ke atasmu. Maknanya hang ada hak yang perlu ditunaikan untuk keluarga, untuk jiran, untuk orang, untuk tubuh badan, untuk Allah Ta'ala. Fa'a'ti kulladhi haqqin haqqah, maka berikan hak masing-masing. Ni hampa nak bangun malam sampai terlupa habis tentang hak dengan tubuh badan nak kena rehat, hak keluarga nak kena ambil tahu, hak isteri nak kena peduli. Hang tumpukan, tak betul. Salman kata tak betul. Fa'a'ti kulladhi haqqin haqqah. Ini prinsip dalam beribadah, berikan hak kepada setiapnya. Maknanya tubuh badan kita perlu rehat, ada masa rehat. Ada ketikanya kita perlu bermunajat kepada Allah, maka itu masanya. Ada ketika kita perlu berhubungan ataupun berinteraksi dengan isteri, dengan anak-anak, masanya. Berikan. Jangan sampai faham ibadah tu hanya atas tikar sejadah 24 jam, tak betul. Jadi Abu Darda sudah tak puas hati, bawa cerita ni kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia cerita balik, Salman buat kat aku macam ni. Dia ceramah pula ke ujung tu. Apa kata Nabi? Sadaqa Salman. Apa yang Salman buat itu betul. Tindakan Salman tu betul. Jadi Abu Darda lepas tu okeylah. Dia bukan kata buat benda tak bagus. Dia jadi orang yang sangat. Abu Darda ni terkenal sejak daripada dia masuk Islam. Dia orang Madinah. Abu Darda ni orang Madinah. Cuma dia masuk Islam agak sedikit lewat. Iaitulah selepas dari perang Badar. Bila dia masuk Islam, sebelum daripada dia masuk Islam, dia peniaga yang cukup hebat. Peniaga yang cukup hebat. Bila dia masuk Islam, dia cuba nak buang kehidupan dunia langsung. Tumpukan serotih potih. Sehingga kadang-kadang benda tu terlajak. Maka diperbetulkan konsepnya oleh Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu wa ardah. Hadirin mukminin yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Sayyidina Ali, Salman seperti Luqman yang saya sebut awal tadi. Salman ni dia diumpamakan macam Luqman. Luqman mana? Luqman Al-Hakim, yang Quran cerita tentang kebijaksanaan dia. Bahkan Nabi SAW mengakui, kata Salman salah seorang dari Ahli Bait. Walaupun Salman tak ada keturunan dengan Nabi, tapi Nabi beri itu maknanya satu penghargaan. Nabi akui Salman ni penghargaan dia. Bahkan Nabi kata, seandainya hikmah dan ilmu tergantung pada salah satu bintang, maka seperti inilah Salman akan meraihnya. Kalau diiktibarkan ilmu ini dengan bintang, salah satu cabang ilmu itu ada pada diri Salman radhiyallahu taala anhu wa ardah. Dan Salman akhirnya meninggal dunia pada hujung pemerintahan Uthman ibn Affan radhiyallahu taala anhu wa ardah, iaitulah sekitar tahun 34 Hijrah, ketika dia berusia 87 tahun, dan dikebumikan di kawasan Madain, sekitar 30 km lebih dengan Baghdad, ibu negara Iraq pada hari ini. Dikatakan dia dikebumikan di situ, walaupun ada catatan sejarah lain yang kata dikebumikan di Jordan. Wallahu alam. Sebab makam para sahabat ni pun kadang-kadang banyak orang klaim. Ada orang klaim tentu macam-macam lah. Jadi dalam sumber sejarah kata sebahagian besarnya menyebut dia dikebumikan di Madain, sebab dia jadi gubernur di situ sampai hujung usia dia. Iaitulah ketika penamat ataupun hujung pemerintahan Sayyidina Uthman ibn Affan radhiyallahu an. Dan Salman dalam catatan hadis, dia meriwayatkan 60 buah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Salman dikenali sebagai seorang sahabat yang paling panjang perjalanan dia mencari agama. Kalau ukuran balik daripada jumlah kilometer lah kita katakan, perjalanan dia mencari agama itu begitu panjang. Bermula dari Persi sampai ke Syam, sampai ke Turki, sampai ke mana hala, patah balik sampailah ke Madinah, dan akhirnya dia mendapat hidayah Allah Subhanahu wa taala, menjadi salah seorang tokoh sahabat yang penuh dengan unsur-unsur kerohanian. Di samping dia juga orang yang begitu seimbang dalam beragama. Dia tidak menjadi terlalu ghulu, dia tidak menjadi terlalu mengabai. Dia orang yang begitu sederhana, dia memahami konsep beragama dengan tepat. Dia menjadi pejuang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah kisah hidup Salman Al-Farisi radhiyallahu an. Bermula dengan anak orang kaya, jadi hamba, dimerdekakan, dan akhirnya dapat agama, dapat kedudukan istimewa di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga Allah taala meridai Salman Al-Farisi radhiyallahu an. Moga-moga Allah taala memberikan kebaikan juga kepada kita bersama insya-Allah. Sekadar itu saja untuk malam ini. Insya-Allah ada kesempatan kita sambung dengan tokoh sahabat yang lain dalam pertemuan yang akan datang, jika diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.